أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم توبة عبد الظالمين لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita bersama insya-Allah di dalam suratul Hujurat daripada ayat yang pertama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا tu ada waw ya, ada mat, jangan kita lupa nak matkan, jangan kita baca pendek la tuqaddimu je, dia la tuqaddimu, ada mat asli ataupun mat ya tabi'i ya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy fawqa sawtin nabiy. Nun syaddah ya, nun syaddah, maka dengungnya paling kurang dua harakat kan. Semua dengung-dengung ni paling kurang dua harakat. Makna harakat itu ialah gerak harakatain ya, dua gerakan jari ya, dua gerakan jari ya. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum. Nun mati berjumpa dengan ta ya, ada dengungnya, ada ikhfa. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun.
Sadaqallahul azim. Kita lihat pendahuluan surah ini. Pertama perkataan hujurat, ya. Hujurat daripada perkataan hujrah. Hujrah maknanya ialah bilik ataupun kamar, ya. Bilik ataupun kamar. Bilik kata kita, ya. Kamar kata orang Indonesia. Jadi kalau satu, hujrah. Kalau ada banyak, hujurat, ya. Macam muslimah, kalau ada banyak, muslimat. Mukminah, mukminat. Hujrah, hujurat. Ta'limah, ta'limat. Ma'lumah, maklumat. Yang kita sebut maklumat, taklimat, itu semua daripada bahasa Arab, ya. Arab sebut maklumah kalau dah banyak, maklumat. Arab sebut taklimah kalau dah banyak, taklimat. Arab sebut hujrah kalau dah banyak, hujurat. Jadi Nabi rumahnya ada bilik-bilik. Dan dalam ayat ini nanti kita akan jumpa ayat yang keempat, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Ayat yang keempat itu ada perkataan hujurat. Jadi daripada ayat yang keempat itu ada perkataan hujurat, lalu dijadikan perkataan itu sebagai jenama, ya tak, tasmiyah ataupun jenama bagi surah. Dan proses penjenamaan ini adalah bimbingan Jibril kepada Nabi kita dalam tadarus, ya, tadarus Ramadan, ya, dalam tadarus Ramadan, maka Jibril membaca bersama dengan Nabi, ya, tadarus itu, dan kemudian dibimbing supaya namakan surah ini sebagai Hujurat, masukkan ayat ini ke dalam surah ini. Itu hasil daripada bimbingan, ya, Jibril alaihissalam. Jibril ada beberapa gelaran, antaranya ialah Ruhul Qudus, antaranya ialah Ruhul Amin, antaranya ialah Ruh, Tanazzalul Malaikatu war Ruh. Itu gelaran-gelaran lain, ya, kepada Jibril alaihissalam. Kata pengarang Maulana Abdullah Yusuf Ali rahimahullah, di dalam kitab ini yang diterjemahkan oleh Al-Ustaz Osman Muhammadi rahimahumullah, maknanya kedua-duanya telah pun meninggal dunia, ya, wa nafa'na bi ulumihima fid dharain amin. Katanya ini adalah surah ketiga daripada himpunan surah-surah zaman Madaniyah. Disebut yang ketiga itu maknanya sebelum ini ada surah Fath, inna fatahna laka fathan mubina, turun di zaman Madinah. Sebelum surah Fatah ada surah Muhammad, ya, adanya surah Muhammad, ya, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, ya. Jadi tiga surah ini dihimpunkan berdekatan, yang bermula dengan surah 47 surah Muhammad, 48 surah Fathi, dan 49 surah ni, surah yang kita sedang kaji, iaitu surah yang ke-49. Lihat pendahuluan bagi surah itu. Pendahuluan bagi surah apa? Pendahuluan bagi surah Muhammad. Yang itu kita kena belilah tafsir lengkap Maulana Abdullah Yusuf Ali. Dia ada semua sekali, ada 5 jilid, ya, Dewan Bahasa Pustaka, Dewan Bahasa Pustaka, ya, 5 jilid. Itu dia, ya, insya-Allah ada di pasaran. Nah, jadi dalam pendahuluan itu saya cuba bagi sedikit gambaran pada tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat sekalian, ialah tiga-tiga surah ni, surah Muhammad, surah Fathi, surah Hujurat, adalah surah-surah untuk menyusun semula masyarakat Madinah, nak restructure balik masyarakat Madinah yang sebelumnya di zaman jahiliahnya, ya, yang sebelumnya di zaman jahiliahnya, sebelum zaman Islamnya, ya, peraturannya, undang-undangnya adalah akidahnya, syariatnya, semua mengikut jahiliyah, ya, semua mengikut, ya, maknanya syariat ataupun undang-undang jahiliyah.
Kalau dalam bahasa Arab dipanggil syari'atus sahra. Orang putih kata the law of the jungle. Ya, law of the jungle, survival of the fittest. Siapa yang kuat dia survive, siapa yang lemah kena tindas. Ya, law of the jungle. Orang Arab panggil syari'atus sahra. Syariat padang pasir, undang-undang padang pasir. Siapa yang kuat, siapa yang berpengaruh, dialah yang akan menguasai suasana. Ya. Jadi datangnya 3 surah ni, dia merombak semula, menyusun semula masyarakat itu biar ada syariat ilahi, biar ada, maknanya kita kata undang-undang yang berdasarkan kepada wahyu, bukan berdasarkan kepada nafsu. Kemudian dipecahkan, ya dah, faham perkauman sempit Arab dan bukan Arab, ya, dipecahkan faham itu, lalu dijadikan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ya, sesungguhnya ini adalah umat kamu, umat yang satu. Tak ada lebih dan tak ada bezanya antara Arab dengan bukan Arab. La farqa, ya dah, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa, melainkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 surah ni juga membentuk etika masyarakat Islam, model dan contoh, dan juga meminta supaya umat yang baharu itu membina kekuatan dalaman bagi berdepan dengan ancaman-ancaman luaran. Ya, membina kekuatan dalaman demi untuk berdepan dengan ancaman-ancaman luaran. Ini dia maknanya sikit sebanyak pendahuluan bagi surah, ya, Muhammad yang disuruh lihat itu, ya. Tajuk pembicaraannya surah ini, surah Hujurat, ya, ialah berkenaan dengan adab rakyat dengan pemimpin, adab rakyat sesama rakyat, ya, adab orang Islam dengan bukan Islam. Ya, ini dibicarakan dalam surah Al-Hujurat ini. Gerak-geri yang mesti diamalkan oleh ahli masyarakat yang sedang berkembang dengan pesat. Apabila Islam memerintah di Madinah, Islam menjadi gagah, berdaulat, ya, Islam menjadi perkasa. Tetapi kalau ahli masyarakatnya, ya, kalau ahli masyarakatnya itu tidak mempunyai adab-adab, gerak-geri, perlakuan yang baik, nanti dia akan rosak dari dalam, yang menggamit musuh untuk mengganggu. Ya, mana-mana umat yang rosak dari dalam, ia menggamit dan juga mengajak musuh untuk masuk. Ya, sebenarnya musuh hanya berani masuk kalau umat ini lemah dari dalam. Kalau umat ni kuat, musuh tak berani nak usik, ya tak? Jadi bagaimana nak bentuk umat ini yang sedang berkembang dengan pesat? Madinah sebagai pusat pentadbiran, yang mana cabaran sezamannya selain daripada Empire Parsi, Empire Rom, cabaran sezamannya juga datang daripada Quraisy, ya tak? Ya, datang daripada masyarakat dan pemerintahan Quraisy yang berpengkalan di Mekah, baik dalam kalangan mereka sesama sendiri dan juga dalam hubungan mereka dengan pemimpin mereka. Di mana bahawa apabila rakyatnya, ya, yang diperintah sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah, sudah tidak berakhlak, ya, sudah tidak lagi mempunyai adab, sudah tidak lagi menghormati, maka ini akan membawa kepada kerosakan. Kalau ibaratnya dalam rumah, bila isteri sudah tidak hormat pada suami, ya, dalam rumah, ya tak? Dalam rumah, apabila anak sudah tidak hormat lagi kepada ibu, ayah, dalam negara, rakyat sudah tidak hormat lagi kepada pemimpinnya, jadi maka bermulalah masalah bertimpa-timpa di dalam maknanya umat itu, di dalam masyarakat itu. Jadi perlu makna pemimpin mempunyai keupayaan membentuk masyarakat contoh berdasarkan, ya, model Madinah Al-Munawwarah, ya, berdasarkan model Madinah Al-Munawwarah.
iaitu masyarakat yang berteraskan agama. Madin, perkataan Madinah, dia sebenarnya asal daripada Madana, dan ada juga berpendapat bahawa dia juga berasal daripada perkataan din, iaitu masyarakat yang maju tetapi berteraskan din, berteraskan agama, lalu dinamakan sebagai masyarakat Madani, ya, masyarakat Madani. Kata-kata yang menjadi kunci bagi surah ini ialah Hujurat, di mana ada rombongan datang ke rumah Nabi, bukan masanya dan bukan caranya, ya, maknanya datang nak jumpa dengan Nabi lepas waktu zuhur, ya, lepas waktu zuhur. Biasanya Nabi dia akan berehat maknanya seketika, supaya dia nanti dapat pula keluar untuk bersama dengan rakyatnya sebelum masuk waktu asar sampailah waktu isyak. Tetapi selepas solat zuhur berjamaah, Nabi masuk rumah berehat seketika. Tiba-tiba rombongan datang dan nak minta Nabi keluar daripada biliknya. Jadi maknanya masanya tak sesuai, kemudian caranya pun tak sesuai. Ya Muhammad, ukhruj ilaina. Dia memanggil Nabi itu tak ada gelo-gelo, tak ada ya Rasulullah, ya, dia memanggil ya Muhammad, ukhruj ilaina, wahai Muhammad, keluar kepada kami nak berjumpa. Dibuatnya orang itu je. Padahalnya pemimpin ini, kalau kita dengan ayah kita, ibu kita pun ada bahasanya. Seorang isteri kepada suami pun ada bahasanya. Mana boleh aku kamu, ya tak? Mana boleh aku kamu, tak ada hormat. Suami, isteri tak boleh kata maknanya kamu je pada maknanya kita kata suami dia. Begitulah maknanya kita kata ibu ayah dengan anak, tak boleh seenaknya kamu, di kamunya ayahnya. Jadi demo dengan Nabi Muhammad ni tadi tak ada panggil ya Rasulullah. Udahlah, bahasa pun tak kena, time-nya tak kena. Yang kedua, bahasanya, larasnya, ya tak? Katanya ya Muhammad, ukhruj ilaina, wahai Muhammad, keluar, kami nak jumpa. Ya tak? Jadi langsunglah tak ada, ya tak? Tak ada akhlak. Jadi agama ni la dina liman la khuluqalah. Kata Nabi, tidak ada agama bagi orang yang tak ada akhlak. La dina liman la khuluqalah. La dina liman la khuluqalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakhlak. Bahkan disebut ad-din husnul khuluq. Ad-din, agama itu husnul khuluq, akhlak yang baik. Agama itu adalah akhlak yang baik. Jadi akhlak menjadi rukun ketiga dari agama. Ya tak? Akhlak rukun ketiga agama. Rukun agama itu kan tiga: akidah, akhlak, syariah. Ya, lagi sekali ya. Rukun agama itu tiga: akidah, kepercayaan kita, tanggapan kita, ya tak? Pegangan kita. Itu rukun agama yang pertama, akidah. Yang kedua akhlak. Perilaku kita, budi pekerti kita, ya tak? Hati nurani kita, budi pekerti kita, ya, perilaku kita. Itu akhlak. Itu rukun kedua agama. Nabi kata la dina liman la khuluqalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakhlak. Seorang wanita di zaman Nabi, kuat solatnya, kuat puasa sunatnya, kuat solat sunatnya, tapi dia tak jaga akhlak. Mulutnya dia tak jaga. Dia suka maknanya mencederakan jirannya dengan lidahnya. Dia suka menggunakan lidah dengan tajam untuk maknanya menyakitkan hati-hati jirannya. Jadi para sahabat dah tak tahan dah dengan wanita ini, lalu mengadu kepada Nabi, si fulan itu ya Rasulullah kuat sembahyang sunatnya, kuat puasa sunatnya, tapi kami semua jiran-jiran tak tahan dengan lidahnya. Apakah dia ahli syurga ya Rasulullah? Nabi kata hiya min ahli nar. Dia daripada ahli neraka. Pasal tak jaga akhlak, tak jaga etik, ya tak jaga etika. Jadi begitulah agama ni sepadu, ya tak?
adanya akidah rukun pertama, adanya akhlak rukun kedua, adanya syariah rukun yang ketiga. Dan akidah dan akhlak lebih kepada membentuk diri, syariat membentuk masyarakat, ya tak? Syariat membentuk masyarakat, ya. Namun ianya hubungannya saling, ya, lengkap melengkapi dan perlu memerlukan di antara satu sama lain. Nah, tarikhnya, dia kata apa di sini? Tarikhnya ni tarikh surah ini. Surah Al-Hujurat ini disebutkan sebagai tahun adanya rombongan-rombongan yang datang ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi SAW, iaitu pada tahun yang ke-9 Hijrah. Surah Hujurat ini secara khusus adalah maknanya tahun yang ke-9, ya, tahun di mana ramai sungguh, dipanggil Am Al-Wufud, Amul Wufud, tahun rombongan, ataupun bahasa orang putih kata delegation, ya tak? Delegasi, ya tak? Delegasi, tahun delegasi datang, maknanya rombongan-rombongan luar negeri. Islam datang, bukan Islam datang. Termasuk ada satu rombongan iaitu Zaid Al-Khail, iaitu rombongan Zaid, orang berkuda. Zaid Al-Khail, Zaid orang berkuda. Kalau bahasa kita ataupun orang putih kata Zaid the horseman. Rombongan itu pun datang, semua naik kuda, masuk Islam pun atas kuda, masuk masjid pun dengan kuda-kuda. Itu Zaid ni. Dia ni Zaid Al-Khail. Khail tu kuda. Kemudian Nabi tukarlah jadi Khair. Sebenarnya dia ni serupa macam Robin Hood. Kan Robin Hood apa itu, banyak atas kuda, tidur atas kuda, ngunyap atas kuda, ya tak? Tu Robin Hood. Dan kerjanya pun macam Robin Hood. Dia nolong orang miskin, tapi caranya ialah dia maknanya serang orang kaya. Caranya dia serang orang kaya. Tapi itu sebelum Islam lah, sebelum mereka masuk Islam, kerjanya sama aja macam Robin Hood juga, macam botak chin juga, ya, botak chin, iaitu dia tengoknya orang kaya melampau dan dia juga nampak kesian orang miskin, mendirompoknya, ya tak? Mendirompoknya, ya tak? Diserangnya segala kekayaan itu. Kemudian dihantar kepada orang miskin yang ada di kemah-kemah Badawi di tengah padang pasir. Seringkali lah orang miskin bangun, tengok-tengok ada makanan, bangun-bangun tengok-tengok ada harta. Itu kerja demo lah tu. Kerja Zaid Al-Khail dengan teman-temannya pun datang pada tahun yang ke-9, rombongan horseman ni tadi, ya tak? Horseman, ya, Zaid, ya tak? Datang untuk Islam, untuk masuk Islam. Masuk Islam pun atas kuda je, tidak siap nak turun. Tak ada nak turun-turun. Masuk Islam pun atas kuda je. Dia dengan kawan-kawannya atas kuda je. Ada juga pesen kopi tu, tak? Mana ngira kan? Zaman kita ni gamaknya motor lah, gamaknya Kulu motor, Kelio motor, Kulu motor, Kelio motor. Ya Allah. Bila turunnya? Bila tidur je turun, tak? Itu pun ada juga pesen, tak? Tak tahu lah orang mana, tapi tengoklah dia, tak? Jadi tahun yang ke-9, bila mana banyak rombongan yang pelbagai jenisnya yang datang untuk melawat kota Madinah untuk memberi janji taat setia. Arab panggil bai'ah, ya, Arab panggil janji taat setia itu bai'ah, untuk duduk di bawah pemerintahan Islam, di bawah kerajaan Islam. Ada yang masuk Islam, ada yang kekal tidak Islam tapi mau tunduk di bawah pemerintahan Islam. Dipanggil sebagai ahdi, ya, dipanggil sebagai kafir ahdi. Dia ada kafir zimmi yang mau tunduk di bawah pemerintahan Islam, ya. Ada yang tidak di bawah pemerintahan tapi mau berjanji untuk berdamai, itu dipanggil ahdi, ya. Jadi maknanya ramainya orang yang memberikan taat setia mereka kepada Islam. Jadi masa itu balai rongserinya ataupun tempat menerima tetamu-tetamu rombongan ini masjid. Masjidlah segala-galanya, ya, masjidlah segala-galanya. Itulah tradisinya sampailah zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya tak? Dia bertukar zaman Muawiyah. Ditukar zaman Muawiyah bila mana Muawiyah membina istana.
ya, di zaman Sayyidina Umar. Masa Sayyidina Umar tu Muawiyah dah bina istana dah. Masa Sayyidina Umar buat lawatan kerja, lalu nampak istana dan berjumpa dengan Muawiyah yang ketika itu jadi gubernur. Ya, lalu Sayyidina Umar berkata, "Ma hadza ya Muawiyah?" Apa kehirnya ni wahai Muawiyah? Ya tak? Lalu apa jawab Muawiyah? Li'izzil Islam. Ya, nahnu jiran bi Rum wal Fursi. Li'izzil Islam, saya buat begini ya Rasulullah bukan untuk saya, tetapi untuk menunjukkan kehebatan Islam, sebab kami berjiran dengan Rom, kami berjiran dengan Parsi. Jadi tak ndaklah nampak lekeh. Tak ndak nampak lekeh. Oleh kerana itu kami maknanya nak tunjuk, saya nak tunjukkan Islam pun boleh. Ya tak? Islam pun boleh. Jadi buatlah istana itu. Jadi bukan kerana peribadi, ya, bukan kerana kepentingan peribadi. Sebab buat istana kerana kepentingan peribadi lain. Ini dak li'izzil Islam, supaya Islam tu nampak hebat, ya, dipandang oleh Empire Rom, Empire Parsi. Ialah sebab dia berada di Damsyik, ya, Muawiyah ni gubernur di Damsyik. Damsyik dengan Turki. Turki itu Rom Timur, Konstantinopel, memang berjiran. Kemudian Damsyik dengan Iraq. Iraq itu adalah Empire Parsi. Jadi memang nampaklah, ya, memang dekat sangat. Jadi supaya jangan nampak koman, jangan nampak lekeh Islam. Li'izzil Islam ya Amirul Mukminin, demi kemegahan Islam, kehebatan Islam. Jadi akhirnya Sayyidina Umar khalifah lulus, ya tak? Benarkan untuk Islam, ya, benarkan untuk Islam, ya tak? Jadi yang datang itu termasuklah yang bukan Islam, masuk ke masjid tak ada apa masalah, sebab dia datang untuk kebaikan, dia datang untuk mencari agama, dia datang untuk perdamaian. Jadi sebenarnya yang dikatakan si kafir tak boleh masuk masjid kalau datangnya dengan niat buruk, datangnya untuk mengganggu, datangnya untuk mencemarkan, itu memang tak boleh. Tapi kalau dia datang nak tengok agama Islam, nak dengar pengajian, ya, itu dibenarkan, bahkan digalakkan. Dan kalau kita halau, kita berdosa. Tinggal lagi kita sediakanlah sikit pakaian, ya tak, yang sopan, ya, supaya dia duduk dengan pakaian sopan dan dia nak dengar. Sebab bukan semua mereka itu, ya, kita kata orang yang maknanya kita kata tidak berakhlak dan bermoral. Bahkan sebahagian mereka adalah orang yang mencari agama, ya, sebahagian mereka adalah orang yang mencari kebenaran, ya. Ringkasan. Cepat ringkasan. Sesuatu masyarakat mestilah menunjukkan penghormatan kepada pemimpinnya sendiri. Al-Farabi, seorang ahli sosiologi Islam, dia kata bandingan pemimpin dengan rakyat sama seperti hati dengan anggota badan, ya, bandingan pemimpin dengan rakyat sama seperti seketul hati dengan seluruh jasadnya. Jadi jasad seluruhnya adalah rakyat. Pemimpin itu, hati bagi jasad itu adalah pemimpin. Jadi kita, apa juga yang boleh membersihkan hati kita, ya tak? Akan kita maknanya berikan tempat. Apa juga yang boleh mengotorkan hati kita, kita akan tutup pintu dan tak bagi laluan. Sebab hati adalah suatu tempat yang paling suci dan murni yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, lalu diletakkan iman dalam hati itu. Ala inna fil jasadil mudghah, ya, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Jadi maka dengan sebab itulah jaga, ya tak? Jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini, ya. Lentera tu lantern tu maknanya lantern, tanglung kan.
Tanglung, ya tak? Lampu lah senang, lampu bagi hidup ini, ya tak? Jadi bagaimana di antara pemimpin dengan rakyat kena ada, ya tak? Maknanya hormat menghormati, pemimpin menghormati rakyat, barulah nantinya rakyat menghormati pemimpin. Maka hendaklah ada penghormatan, ya, sesama mereka dalam semua bentuk perangai dan gerak-gerinya. La tuqaddimu, jangan mendahului, ya, jangan mendahului. Seorang isteri kan, dia misalnya dengan suami, maka kita kata keputusan, percakapan, perbuatan, ya, dia ada saluran, ya, dia ada saluran, dia ada maknanya proses dalam membuat keputusan. Jangan sampai suami tak sedar, jangan sampai suami tak sedar keputusan-keputusan yang isteri buat yang melibatkan keluarga, yang suami pun tak sedar. Jangan sampai rupitu, ya, jangan sampai rupitu, ya tak? La tuqaddimu, jangan mendahului, ya, jangan mendahului. Jangan orang Islam di zaman Nabi, ya, tiba-tiba demo lantaknya demo sembelih binatang korban sebelum sembahyang. Patutnya fasalli li rabbika wanhar, maka salli itu sembahyanglah, ya tak? Maka sembahyanglah demi Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Belum sembahyang demo dah sembelih, belum Nabi sembelih demo dah sembelih. Jadi ini keadaan yang berlaku punca turun ayat ni, surah ni, ya, punca turun ayat pertama daripada surah ini antara lain ialah demo kata moh kita sembelih dulu sebelum sembahyang. Sekarang senang, ya tak? Maknanya udah Nabi tak sembelih lagi, demo dah nyembelih dulu. Lepas sembahyang pun ada yang menyembelih, Nabi tak sembelih lagi, demo dah nyembelih. Jadi mereka itu sudah mendahului, ya tak? Tidak berperangai dengan perangai yang harmoni dengan ketua, dengan pemimpin, ya. Kalau ibarat isteri dengan suaminya, kalau ibarat anak dengan ibu bapanya, ya. Kalau ibarat rakyat dengan pemimpinnya. Jadi katanya di situ semua bentuk perangai, termasuklah perkelahian adalah perkara yang tidak manis. Nanti kalau kita baca di situ disebut bagaimana peranan orang tengah. Jangan biarkan perkelahian. Nanti disebut di situ ada kalanya apabila orang yang bersalah tak mau tunduk kepada kesalahan, maka pemerintah boleh menggunakan kekerasan. Pemerintah boleh menggunakan kekerasan, ya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maknanya bila kita dah buat majlis perdamaian, dah tahu siapa yang salah, tiba-tiba yang salah ni tak mau muhasabah, tak mau akur dengan kesalahan, pemerintah boleh ambil tindakan yang agresif atas orang yang tak mau mengaku salah ni. Orang Kedah kata ketegak. Bantah biut, biut apa-apa biut dia, bantah biut, ya tak? Jadi ini disebut dalam surah ni. Ini disebut dalam surah, bahkan menggunakan kekerasan, ya, boleh menggunakan kekerasan bila dah tak mau juga, ya tak? Jadi kan ada begitu, ada anak begitu, ada isteri begitu, ada rakyat begitu. Jadi surah ini surah yang turun selepas hijrah nak membentuk masyarakat supaya organisasi negara itu, tanzim penyusunan negara itu tersusun dengan baik, ya, tersusun dengan baik, dengan dibantu oleh wahyu demi wahyu bagi membetulkan keadaannya. Dan perangai manusia hendaklah tenang, tenteram, ya, tenang. At-ta'anni fit ta'anni salamah. Pada ketenangan itu membawa kepada kesejahteraan. Jangan kecoh, jangan kelang kabut, ya dah. Jangan mereta-retang. Mereta-retang ni apa tak tahu. Mereta-retang ni maknanya marah tak tentu kira. Betul ke pentau? Tak pernah dengar ya? Saya masa duduk di Sri Iskandar dulu ada dengar masa itu orang parik kata, jangan mereta-retang katanya. Apa nama pula mereta-retang?
Maknanya marah je tak berhenti, ya tak? Marah kena nak meto je, ya tak? Dia jangan kopi tu, ya tak? Tenang, ya tak? Tenang. Jadi tuan-tuan dan puan, minta maaf lah ya, teman-teman yang pergi ke Brunei tak dengar bunyi hon 3 hari kami di sana tuan-tuan, Bandaraya Seri Begawan ni, ya tak? Tak dengar bunyi hon. Ai, kita jangan, ya tak? Moh ke Pulau Pinang, ya tak? Moh ke Kuala Lumpur, jangan buat main, ya tak? Tambahlah Mesir lagi lah, ya Allah, lampau gemar main hon Mesir. Letihnya koma, ya tak? Lampau gemar main hon. Jangan tidur aja nekan, jangan tidur je nekan hon. Apa pasal tekan saja seronok nekan gitu. Yaman pun itu juga, ya Allah, Yaman nekan hon sesaja, ya tak? Itu dia. Jadi maknanya ada pencemaran bunyi, ya tak? Ada, ya, sound pollution, ya tak? Ada pencemaran bunyi, ya. Jadi umat Islam, masyarakat Islam tu sepatutnya tenang. Jangan cepat sangat nak hon, jangan cepat sangat nak marah, ya tak? Tenang. Maklumlah zaman sekarang kereta laju-laju, ya tak? Yang bawa pula muda-muda, ya tak? Minta maaf lah ya, yang muda-muda, yang tua pun serupa, ya tak? Ya tak? Jadi tenang, ya, berperangai dan berbudi pekerti yang timbul daripada akhlak yang baik lagi mulia. Kan satu ketika datang Arab Badawi, ya, masuk masjid semayang, itu terasa nak kaya, ya. Ditengoknya pasyo, masjid tu pasyo, ya, pasir, dia pun besyo lah. Besyo tu maknanya kencing lah, ya tak? Sayyidina Umar pun pegang pedang kan, nak dikejarnya Badui tu kan. Nabi kata nanti biar dikencing dulu. Biar dikencing dulu, ya tak? Lepas tu wahai Umar, kamu pergi cari timba, lepas tu cuak atas kencing tu tadi. Maknanya jangan kecoh, kena faham realitinya, yang datang ni siapa, latar belakang ni macam mana, ya tak? Yang dia boleh pengen nyorop itu pasal apa. Itu dia panggil diagnose, ya tak? To diagnose the problem is half of the solution. Kita kenal dulu apa pasal, apa masalah, jangan terus je bertindak, ya Allah. Jadi itulah apa bunyi teorinya, ya tak? Tapi kalau dah meto, jangan kira, ya tak? Patutnya ditahu dulu, ya tak? Nah, kita orang Melayu terkenal dengan peristiwa kucing dengan cerpelai. Dulu ada, ya, teks kefahaman bahasa Melayu dulu, kan? Seorang ibu balik tengok anaknya berdarah dan kucingnya ada di sebelah anaknya, ya, tengok berdarah mulut kucing, mau dibunuhnya kucing tu. Lepas tu ibu ni ke dapur, tengok ke dapur ada cerpelai, tengok cerpelai mati. Barulah dia menyesal, ya tak? Ini cerpelai inilah yang sebenarnya yang mengganggu anakku. Kucingku mempertahankan anakku. Tapi apakan daya, dia dah bunuh kucing kesayangan dia, ya. Jadi maknanya betapa dalam surah ini disebut in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kamu seorang bawa berita, kebetulan yang bawa itu fasik, fatabayyanu, maka siasat dahulu, selidik dahulu, jangan terus ambil hukum, ya, tanpa mengambil keterangan-keterangan. Ini pun ada dalam surah ini, ya, dalam surah ini, dan dikatakan dan saling hormat menghormati hendaklah diamalkan, saling percaya mempercayai. Persaudaraan ini ada haknya, hak yang paling minima, bottom line-nya ialah bersangka baik, ya. Bottom line-nya ataupun hak yang paling minimanya, yang paling rendah hak persaudaraan ialah percaya mempercayai. Kalau sudah tidak ada kepercayaan, percaya mempercayai, habislah. Rumah tangga tu habis, ya tak? Keluarga tu problem, masyarakat tu problem, negara tu problem. Ya, bila sudah hilang rasa percaya tu, ya, sudah hilang dah. Siakap senohong, ya tak? Gelama ikan duri, bercakap bohong, sudahnya jadi menteri. Itu yang boleh payah tu kan. Itu yang jadi payah sikit tu. Itu dia kan.
Jadi maknanya situ. Dan orang tak percaya payah. Ya tak? Seorang ayah tidak dipercayai, seorang suami tidak dipercayai lagi oleh isteri. Abang ngapa lambat sangat balik? Bang, oi, orang lain tadarus juga. Lain tadarus juga. Ya tak? Dia mulalah retak. Dia mulalah retak kan. Ya juga lama benar lah pula tadarus sampai pukul 2 pagi. Ya tak? Apa dia menengok bola. Ya tak? Jadi saling percaya mempercayai antara satu sama lain supaya semuanya itu merupakan tugas dan juga keistimewaan di dalam Islam. Arab panggil husnudzan. Ijtanibu kathiran minadh-dhann. Ya tak? Jadi sangka baik itu dipanggil husnudzan, ya, bersangka baiklah, ya, bersangka baiklah. Nah, baik tuan-tuan dan puan-puan, saya teruskan kepada menganalisa, ya, menganalisa perkataan-perkataan, ya, insya-Allah. Pertama perkataan ya ayyuha. Ya ayyuha tu kita kata ayyuhai. Alladzina amanu, orang-orang yang, ya. Alladzina tu orang-orang yang. Kalau seorang alladzi, kita jumpa ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Seorang. Ara'aital ladzi yanha. Seorang. Ara'aital ladzi itu seorang. Tapi kalau alladzina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Ya, orang-orang yang telah, ada perkataan telah beriman itu nak menunjukkan dia ini adalah kata kerja past tense, ya, dia adalah kata kerja, dia bukan kata nama, dia bukan isim, ya tak? Jadi wahai orang-orang yang telah beriman, biasanya dan memang begitulah standardnya, ya ayyuhalladzina amanu tak akan turun di Mekah. Tak akan turun di Mekah. Biasanya Mekah ya ayyuhan nas. Dan dalam surah ini ada 5 kali diulang ya ayyuhalladzina amanu. Ayat pertama pun ya ayyuhalladzina amanu, ayat kedua pun ya ayyuhalladzina amanu, ya, ayat yang ke-6 ya ayyuhalladzina amanu, ayat yang ke semua sekali ada 5 ya ayyuhalladzina amanu, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Siapa yang hafal surah ni, maknanya dia akan menghafal maknanya 5 kali ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah beriman. Ya, jadi orang ini ayat yang sebegini tak akan turun di Mekah. Biasanya di Mekah ya ayyuhan nas, kecuali ada satu ayat dalam surah ini yang turun di Madinah tapi gunakan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, iaitu salah satu ayatnya yang kita akan jumpa nanti bila mana kesnya, ya, bila mana kesnya Saidina Umar agak memandang hina kepada Bilal kerana hitam, ya, hitam. Jadi turun ya ayyuhan nas ayat 13, ya, ayat 13 ya ayyuhan nas. Jadi ayat tu tegur Saidina Umar, jangan hina Bilal kerana hitam. Ialah Bilal disuruh oleh Nabi panjat, ya, Bilal disuruh oleh Nabi panjat Kaabah. Bila tengok begitu, Nabi pun kata, Saidina Umar kata, ya Allah, tak ada korang lain. Gagak, disebut gagak. Gagak hitam ini juga. Saidina Umar sebut gagak hitam tu. Disebutnya Bilal tu gagak hitam. Gagak hitam ni juga Nabi suruh, tak ada korang lain, untuk bang di atas Kaabah sebagai menandakan kemenangan Islam, membebaskan kota Mekah daripada penjajahan Quraisy. Begitu, ya tak? Jadi turun ayat ni ya ayyuhan nas, ya tak, wahai manusia, ya. Jadi la tuqaddimu, la di sini dipanggil la nahiyah, nahi. Hindustani, ya, Urdu, ya tak? Ini cik Ustaz Ma'in lah. Ustaz Ma'in patut buka satu kelas Urdu, ya tak? Kelas bahasa Inggeris ke kelas Urdu ke, kita kena buka, ya tak? Supaya kita mencetak generasi baru, generasi yang hebat. Ya, Singapura dia mencetak pemimpin, dan di antara modul untuk mencetak pemimpin, ya, ialah menguasai 7 bahasa. Ya, menguasai 7 bahasa. Itu dia. Ya tak?
Jadi maknanya di situ, ya, kalau Ustaz Ismail dia tak, dia boleh bahasa Arab, dia boleh bahasa Urdu, ya, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Banjar, bahasa Perak, bahasa apa lagi kan. Jadi maknanya kita nak mencetak pemimpin masa depan yang hebat, ya tak? Kalau Singapura dia sudah mula maknanya melatih pemimpin masa depan, dan antara modul mereka ialah menguasai 7 bahasa termasuk bahasa Arab. Dia nak menjadi super power, nak menjadi kuasa besar, ya tak? Dia nak menjadi kuasa besar. Jadi begitu makna persiapan masa depan. Kita disuruh bersiap. Wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin. Hendaklah setiap diri melihat apa yang ia siapkan untuk hari esoknya, untuk umat yang akan kita tinggalkan. Ma qaddamat li ghadin, termasuklah untuk akhirat, termasuklah untuk umat masa depan. Apa yang kita sediakan untuk umat Islam 2020, tahun 2020, apa yang kita siapkan untuk anak cucu kita, ya tak? Untuk mereka berjaya, boleh maknanya mempunyai daya saing dengan keadaan 2020 itu, ya. Allahu Akbar. Jadi la dengan makna jangan, ya, la dengan makna jangan, nahi, ya, dipanggil la nahiyah, ya, la nahiyah. Jangan tuqaddimu. Perkataan tuqaddimu daripada qaddama, yuqaddimu, taqdim, ya, dari situ timbulnya jamak takdim. Jamak takdim itu mengkedepankan, ya, asar ke waktu zuhur, mengkedepankan isya ke waktu maghrib, itu dipanggil takdim. Jadi perkataan tuqaddimu ni daripada qaddama, yuqaddimu, taqdim, ya, mendahulukan dan mengkedepankan, ya, dan mendahulukan dan mengkedepankan. Maknanya jangan kamu mendahulukan diri kamu ke depan, mendahului Allah dan Rasul, ya tak? Baina yadayillahi wa rasulih. Perkataan baina ni antara, ya, baina ni maknanya ialah antara. Yadai ni maknanya 2 tangan, ya, yadaini asalnya yadaini, asalnya yadun, 1, yadaini 2 tangan. Di antara 2 tangan ni maknanya di hadapan ataupun amam. Di hadapan Allah, di hadapan Rasul, kamu ke belakang, jangan mendahului, ya. Di hadapan Allah, di hadapan Rasul, kamu ke belakang, jangan mendahului Allah, jangan mendahului Rasul, ya. Allahu Akbar. Nabi pernah diuji oleh syaitan yang menyamar sebagai orang tua yang berjalan ke masjid. Nabi pun nak berjalan ke masjid. Orang tua berjalan memanglah slow. Rupanya dia nak test Nabi ni hormat ke tidak, potong ke tidak, pintas ke tidak. Nabi tak pintas. Nabi tak pintas. Nabi berjaya dalam test. Dia tetap di belakang orang tua tu. Dia tak pintas orang tua tu. Ya tak? Yang ini kena jagalah. Kadang-kadang isteri dengan suami, ya tak, pergi shopping, tinggal suaminya tak tahu di mana dah. Cicor suami kan, ngenok je ke depan, ya tak? Jadi kalau kita tak nak berdosa, beginilah. Abang duduk dekat sini abang, ya. Abang duduk kat sini, ya. Lagi 45 minit kita jumpa. Itu okey lah kan. Itu okey lah kan. Kalau tidak mau dipotongnya, ya Allah, udah cicor mana pula suami kan. Suami terpaksa pergi dekat kaunter maklumat buat pengumuman, ya tak? Kerana tak dapat dikesan oleh radar kan. Isterinya tak dapat dikesan oleh radar kan. Jadi terpaksa buat pengumuman dekat kaunter. Setiap kali pergi mesti ada pengumuman, ya tak? Apa? Isterinya bila masuk shopping kompleks tak sedar diri. Udah tak ke mana suami dia tak. Jadi saya rasa supaya tak ada berdosa, letakkan suami di tempat tertentu, ya tak? Biar dia berzikir di situ. Biar dia berzikir di situ, ya tak? Tengoklah apa yang boleh dimakannya. Kita naiklah ke atas shopping, ya tak? Kalau tidak akan jenuh. Sebab orang lelaki ni bukannya gemar sangat shopping.
Orang lelaki dia nampak je tu, dia pun terus tawa, kata terus betul balik. Nak milih satu ida, bukan jenisnya dah. Bahasanya dah. Bukanlah semua dah. Bukanlah semua ya. Jadi begitu keadaannya ya. Perkataan di sini ialah jangan mendahului, jangan kamu ke depan, takdim, kedepankan diri kamu di hadapan Allah, di hadapan Rasul. Jangan kamu dahului mereka. Jadi wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya, maknanya di antara takwa itu ialah berakhlak dengan Allah, berakhlak dengan Rasul. Jangan mendahului Allah, mendahului Rasul. Perkataan kita, perbuatan kita, ya, tindak tanduk kita, jangan mendahului Allah dan mendahului Rasul. Ketika mana Nabi menghantar Muaz ibnu Jabal ke Yaman untuk menjadi gubernur, ya, Nabi tes. Nabi kata, ya Muaz, bima tahkum. Wahai Muaz, kamu akan berhukum dengan hukum siapa? Lalu dia kata, bi kitabillah. Kata di Muaz, aku akan hukum dengan kitab Allah. Apa kata Nabi? Fa illam tajid, kalau kamu tak jumpa dalam kitab Allah, dia kata bi sunnati rasulih, aku akan hukum dengan sunnah Rasulnya. Fa illam tajid, kalau tak jumpa, ajtahidu bi ra'yi wala alu, saya akan berijtihad dengan akal dan pemikiran dan penyelidikan, saya tak akan tangguh-tangguh. Jadi akhirnya Nabi letak tangannya di dada Muaz sebagai ucapan tahniah dan juga sebagai tanda, maknanya kalau ibarat kita kata watikah lah, watikah. Watikah, kepercayaan, ya. Watikah ni sebenarnya daripada wathiqah, ya, dengan sa, ya, wathiqah. Wathiqah ni maknanya kepercayaan. Sebagai kepercayaan, sudah mendapat watikah, mana sudah mendapat kepercayaan. Nabi letak tangannya di sini. Tangan Nabi letak pada dada Muaz bin Jabal. Alhamdulillah, kata Nabi, alladzi waffaqa, ya, alladzi waffaqa Rasulillah lima yarda. Kata Nabi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah, ya, waffaqa Rasulillah. Tengok dua kali tu, ya. Tapi Rasul yang pertama baris atas, Rasul yang kedua baris bawah, mudhaf ilaih, ya tak? Alhamdulillah alladzi waffaqa Rasulillah lima yarda. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dengan apa yang ia redai. Mana Allah, Nabi redha sebab Muaz tidak mendahulukan pemikirannya, tidak mendahulukan perbuatannya, dia mendahulukan Allah, dia mendahulukan Rasul. Begitu. Jadi ayat ni kata la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Jangan mendahului Allah, jangan mendahului Rasul. Ini luas, ya, skopnya sebenarnya adalah luas, dan ia termasuk di antara kehendak takwa. Kita selalu dengar hari Jumaat ittaqullah, kan? Tapi kita rasa ringan je dengarnya, padahalnya berat. Sebab di antara tuntutan takwa itu jangan mendahului Allah, jangan mendahului Rasul. Perbuatan kita, percakapan kita, pemikiran kita, jangan melampaui Allah, jangan melampaui Rasul. Itu termasuk dalam kehendak takwa tadi, ya. Itu termasuk di dalam kehendak takwa. Jadi dia bukannya ringan, ya. Dia sebenarnya walaupun kalimah tu ringan, tapi tuntutannya adalah begitu berat, ya. Jadi dengan sebab itulah, ya, kita lihat di situ wattaqullah inna sesungguhnya Allah itu sami', Allah itu amat mendengar ataupun maha mendengar. Dari sudut terjemahan, kalau ada alif lam, kita terjemah maha mendengar. Kalau tak ada alif lam, kita terjemah amat mendengar. Ya, kita terjemah amat mendengar perbualan sahabat-sahabat yang mendahului Allah dan Rasul. Kisahnya begini, datang satu rombongan, lalu mereka minta daripada Nabi supaya lantik salah seorang daripada kami jadi ketua.
minta, ya Rasulullah, lantiklah salah seorang daripada kami dalam rombongan ni menjadi ketua. Lalu Sayyidina Abu Bakar, ya tak? Sayyidina Abu Bakar dia mencadangkan seseorang namanya Al-Qa'qa' ibni Ma'bad, ya, nama boleh macam lah, Al-Qa'qa' Al-Qa'qa' ibni Ma'bad. Tapi tuan-tuan, walaupun namanya lain macam, tapi dia berjasa dalam peperangan Qadisiyah. Dalam peperangan Qadisiyah, orang Parsi dia pakai gajah. Jadi tentera Islam tak pernah berlawan dengan tentera bergajah. Jadi tak boleh nak kalahkan tentera Parsi ni pasal gajah ni. Tak pernah berlawan dengan gajah ni kan. Al-Qa'qa' ini bagi idea. Dikata gajah ni dia takut warna. Antara yang dia takutnya warna merah. Ada. Antara yang dia takutnya ialah warna merah. Jadi kita pergi perang semua bawa maknanya kain merah. Betul pun, lari gajah tu. Lari gajah tu. Lantak dia idea Qa'qa' ibni Ma'bad. Sayyidina Abu Bakar kata, belum Nabi, tak sempat Nabi nak pilih siapa, nak lantik siapa, Sayyidina Abu Bakar lebih dulu bersuara. Ya tak? Mendahului Rasul. Qa'qa' ibn Ma'bad huwal amir. Tiba-tiba Sayyidina Umar pula, Aqra' ibn Habis huwal amir. Kata dia Sayyidina Umar, la, Aqra' ibn Habis huwal amir. Tiba-tiba kata dia Abu Bakar, la, Al-Qa'qa'. Kata dia Sayyidina Umar, la, Al-Aqra'. Katanya kan, udahlah dia suara tinggi, udahlah Nabi pun dah tenggelam. Macam ibarat kita mesyuarat, belah sini meter, belah sini meter, kan, pengurusi dah tenggelam. Kan ada kita kadang-kadang mesyuarat kopi tu, tak? Orang sini naik suara, orang sini naik suara, pengurusinya kecut je apa ya dah. Contoh ya dah. Jadi Nabi ni tadi udah tenggelam suara Nabi. Pasal apa? Keputusan dan juga pandangan dia mendahului Nabi, ya. Sepatutnya bagilah Nabi cadangkan dahulu, kemudian tengoklah bagaimana cadangan balas daripada para sahabat. Tak dan mereka tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Maknanya mereka telah mendahului, ya tak? Allah mendahului Rasulnya untuk menentukan siapakah ketua bagi rombongan itu. Itu kisah turun ayat ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, mengetahui sebab nuzul ayat adalah sebahagian daripada kefahaman terhadap tafsir. Faham sebab turun ayat, sababun nuzul dia panggil, ya tak? Ya, sababun nuzul. Dan juga bagaimana tindak balas mereka setelah turun ayat. Itu sudah separuh daripada kefahaman tafsir. Untuk terlibat di bidang tafsir, faham sebab nuzul, dan setelah turun ayat bagaimana pula reaksi tindak balas. Itu sudah separuh kefahaman kita. Mana lagi separuh? Mana lagi separuh ialah bahasanya, perbahasan bahasanya. Mana lagi? Lagi ialah bagaimana kaitan semasanya, ya, bagaimana kaitan semasanya. Ini di antara yang boleh kita bina dalam kita mengkaji tafsir ini tadi. Jadi Allah Ta'ala Sami', Allah Ta'ala amat mendengar suara Sayyidina Umar, suara Sayyidina Abu Bakar. Berkelahi pula tu. Ma aradta illa khilafi wa anta kadzalik, ma aradta illa khilafi. Kamu ni tak ada lain, kira nak nengkah aku je. Kamu pun serupa, tak ada lain, kira nak nengkah aku je. Udah dia berkelahi depan Nabi. Kita mentadbir suatu masyarakat yang bukan malaikat. Masyarakat manusia ni rencam dan macam-macam rupa ehwanya, tapi bagaimana Quran, bagaimana Nabi mengurus. Manusia tetap manusia, yang baran-baran. Ya tak? Manusia ni yang takut-takut. Yang penting bagaimana nak mengurus. Tak mahu nak dihilangkan sifat itu, sebab bukannya malaikat. Tapi kehebatan pemimpin ialah bagaimana dia mengendalikan dan dipandu oleh wahyu. Di situ, ya. Jadi Allah itu Sami' dan Allah itu Alim. Amat mengetahui. Ada yang dah sembelih dulu, belum orang sembahyang raya, dia dah nyembelih korban.
Jadi lalu Nabi kata, siapa yang nyembelih tadi, yang itu habuan keluarga dia, itu bukan ibadat korban, bawa balik, kata Nabi. Ya tak? Kata Nabi, man dhabiha qabla as-salah fa innama huwa lahmun ajjalahu li ahli laisa minan nusuk fi syai'. Siapa yang dah sembelih sebelum sembahyang raya, maka sesungguhnya itu hanya senya daging untuk dipercepatkan kepada keluarganya. Itu bukan sebahagian daripada ibadat korban, kata Nabi. Jadi maknanya Nabi tak ada melarang, tapi Nabi kata bawa balik. Nabi tak ada suruh buang, tidak, bawa balik. Ini kau mau makan dah. Ini bukan ibadat. Ibadat ini mesti setelah setelah kita mengerjakan sembahyang. Jadi Allah itu alim. Allah itu amat mengetahui akan bahawa adanya di kalangan umat Nabi Muhammad yang mendahului Allah dan Rasulnya dalam soal menyembelih binatang korban itu tadi. Habis perkataan, habis kita menganalisa perkataan, dan kita berhenti di situ, insya-Allah. Kita mula tadi 5 suku kot, dan kita berakhir 6 suku. Sejam dah lah. Nak mencari lagi ke jadi esok insya-Allah kita baca komentar nota kaki 4919 komentar 4919. Insya-Allah tuan-tuan, kali ini tak panjang, minta dapat berkekalan dan panggil kawan-kawan, dan yang dah ada ni pun kalau boleh khatam, boleh khatam sampai ke sudah. Jangan 10 hari ada, lepas tu lebur syahid. Jadi kalau boleh biarlah ada buat catatan, dan kita tu sekurang-kurangnya boleh bercerita balik pada cucu. Bila kita berimpun balik, mari sini Tok nak cerita kisahnya ayat ni. Mula-mula cucu semua baca, ikut Tok baca. Tok pun kena kemaslah sikit bacanya. Kemudian ni kisah Tok cerita apa ayat ni Tok? Ceritanya orang tu korban cepat sangat disembelih sebelum maknanya orang sembahyang raya. Lagi apa tu? Lagi ceritanya ada rombongan datang nak minta Nabi supaya lantik salah seorang jadi ketua demo. Tiba-tiba Saidina Umar, Saidina Abu Bakar ni tak dandan. Jadi cerita kan balik. InsyaAllah bila berimpun raya tu, kurang-kurangnya ada jugalah slot pengisian, selain daripada lemah. InsyaAllah. Jadi sekadar itu saja yang dapat kita bicarakan. InsyaAllah esok kita jumpa, dan kita jadual kita di sini Isnin, Selasa, Rabu InsyaAllah Isnin, Selasa, Rabu. Isnin, Selasa, Rabu di sini InsyaAllah. Adapun di pondok Khamis, Jumaat, Sabtu. Tapi di pondok surah lain, surah Al-Hajj Khamis, Jumaat, Sabtu. Time-nya sama begini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akrimna, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan 'alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.